Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So, ini dia perkembangan terkini. Ya, punca sebenarnya kenapa YB Rafizi Ramli masuk hospital dan juga membuat pembedahan. Ramai yang tertanya-tanya sebenarnya apa yang berlaku. YB Rafizi sakit apa dan sebagainya. Walaupun ya video pertama tadi ya yang saya post mendapat respon yang baik daripada warga Maya. Begitu juga dengan Un dan juga Untit. Ada di antara mereka membuat komen yang biadab, membuat komen yang tidak berperi kemanusiaan. Begitu sekali ya. Un dan Untit ini sahabat-sahabat semua. Tapi kita lupakan semua itu. Saya ingin membacakan kenyataan terkini daripada YB Rafizi Ramli, keberadaan, apa yang berlaku, kenapa buat pembedahan dan sebagainya. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita saya ingin membawakan Anda kenyataan terkini daripada YB Rafizi Ramli. Sebelum beliau memberikan pencerahan lebih berkaitan dengan kesihatan beliau, katanya yang bakar menteri ya bersiaran kembali pada bulan Mac, yaitu Isham Jalil, Lim Sian Si dan juga Puat Zarkasi dan juga beberapa lagi individu lain. Nampaknya daripada pihak pembangkang ya belum ada yang benar-benar menyahut, ya berani menyahut cabaran daripada YB Rafizi untuk membakar beliau. Jadi katanya malam ini sepatutnya podcast yang bakar menteri ke udara seperti siaran biasa malam Isnin setiap 2 minggu. Tetapi saya di hospital untuk tempoh 2 minggu selepas menjalani pembedahan tulang belakang. Oleh itu katanya insya Allah yang bakal menteri akan kembali bersiaran dalam bulan Mac 2024. Jadi YB Rafizi berkata terima kasih kepada yang menghantar mesej. Ya, saya selalunya tidak berkongsi mengenai perkara yang saya kira pribadi seperti masalah kesihatan, tetapi saya juga tahu ada kawan-kawan yang bimbang. Jadi lebih baik saya berkongsi sedikit sebanyak supaya dapat disampaikan kepada mereka yang ambil tahu. Kata YB Rafizi Ramli, saya kena serangan jantung dalam bulan Oktober tahun 2023. Saya tidak fikir ia disebabkan tekanan kerja dan seumpamanya. Lebih kepada keadaan kolesterol kolesterol saya yang memang tinggi sejak saya muda. Setelah berpuluh tahun hidup dengan kolesterol yang tinggi, sudah tentu ada saluran darah yang tersumbat. Alhamdulillah katanya prosedur untuk membuka saluran darah itu di jantung yang tersumbat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pakar-pakar dan juga kaki tangan pusat perubatan Universiti Malaya yang menjaga saya dengan baik. Jadi di minggu ketiga katanya Januari tahun 2024 bulan lalu saya kena COVID buat kali pertama. Saya tidak pernah kena COVID sebelum itu. Akibat terlantar beberapa hari, tekanan ke atas tulang belakang saya menyebabkan berlaku slip disc. Keadaan memuncak selepas beberapa minggu sehingga kan saya tidak lagi boleh berjalan dan terpaksa menggunakan kursi roda. Sakitnya memang ke langit, kata YB Rafizi Ramli. Diagnosis dari MRI menunjukkan tulang belakang saya mempunyai masalah stenosis, yaitu ada tekanan compression dari slip disc yang menekan saraf dari depan dan dari ligamen yang memegang tulang belakang yang menekan saraf dari belakang sehingga ruang saraf mengecil dan ditekan berpanjangan. Katanya alhamdulillah pembedahan untuk memotong sebahagian ligamen dan slip disc untuk membuka ruang kepada saraf berjalan baik dan saya telah boleh berjalan semula. Terima kasih kepada pakar-pakar dan kaki tangan pusat perubatan UPM yang merawat saya, katanya. Insya Allah saya akan kembali semula ke pejabat dalam bulan Mac tahun 2024 ini, bulan depan. Dan yang bakal menteri juga akan ke udara semula. Jadi sebelum ini ada watak-watak seperti Isham Jalil dan Lim Sian Si yang menawarkan diri untuk bersemuka dengan saya dalam yang bakar menteri. Jadi saya tidak ada masalah dengannya. Dalam kerja saya telah hadir, saya telah hadir dan bersemuka dalam berbagai perdebatan, forum dan lain-lain. Malah saya pernah mencabar Datuk Seri Najib berdebat pun sebelum PRU15 yang lepas, katanya. Kini watak-watak seperti Isham Jalil, Liam Sin Chi dan Puat Zarkasi menjadi ayam tambatan kepada pembangkang Perikatan Nasional karena mereka sering menyerang saya dan kerajaan. Sedangkan mereka ini adalah penyokong kuat Datuk Seri Najib, yang partinya adalah sebagian dari kerajaan Madani.
Jadi watak-watak seperti inilah yang dilambung oleh aktivis Maya Perikatan Nasional. Sedangkan tidak ada seorang pun pemimpin atau aktivis Maya PN yang berani hadir bersemuka dengan saya dalam Yang Bakar Menteri, kata YB Rafizi Ramli. Jadi saya tahu watak-watak seperti ini mau hadir kerana mereka membawa ke agenda tertentu. Mereka juga tahu saya terikat dengan tertib bersama dengan dalam kerajaan. Yang bermakna saya tidak bebas menyatakan sesuatu yang boleh menimbulkan kekeruhan dengan UMNO, yaitu salah satu parti yang menganggotai kerajaan Madani. Tetapi jika saya tidak bersuara mengenainya, yang lebih galak ialah pemimpin dan aktivis Maya Perikatan Nasional. Oleh itu, katanya, saya terbuka untuk mereka hadir bersemuka di program Yang Bakar Menteri. Selepas saya mendapat maklum balas daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi, Presiden UMNO, saya wajar menghormati pandangan mereka demi menjaga keutuhan kerajaan Madani. Jika mereka tiada halangan, saya berbesar hati untuk mendedahkan wajah sebenar watak yang mengendalikan kempen propaganda yang mempertahankan 1MDB selama ini, yang berselindung di sebalik nama Lim Sian Si. Begitu juga dengan Isam Jalil, Hatta Puan Zakasi pun, saya pun berminat untuk mendengar idea-idea mereka untuk membantu negara mengemudi suasana ekonomi dunia yang mencabar sekarang ini. Namun, seperti tertib di dalam sebuah organisasi, saya wajar mendapat maklum balas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri terlebih dahulu. InsyaAllah katanya kita akan tahu menjelang bulan emas nanti. Oh, itu dia sahabat-sahabat semua. Satu kenyataan ya daripada YB Rafizi Ramli yang begitu padu. Kita mendengar pencerahan beliau ya, terutama ya tadi berkaitan dengan keadaan kesehatannya ya, disebabkan terkena COVID ya, dan menyebabkan slip disc dan menyebabkan perkara itu menekan ya bahagian tulang belakang beliau sehingga perlu untuk dibedah dan sebagainya. Jadi syukur alhamdulillah katanya pembedahan berjaya dan sekarang ini beliau boleh berjalan semula, tetapi dinasihatkan untuk berehat dalam masa beberapa minggu ini dan akan kembali ke pejabat pada bulan Mac. Dan berkaitan dengan Yang Bakar Menteri, sahabat-sahabat semua, sebenarnya sebagai menteri yang terikat dengan SOP dan sebagainya, memang sukar ya untuk mereka membuat kenyataan demi kenyataan secara terbuka. Karena ya mereka mempunyai jawatan sebagai menteri. Jadi segala ya tata kelola atau segala kenyataan-kenyataan itu ya ada batasnya. Ya, kecuali walaupun kalau mereka sebagai ahli parlimen yang menyokong kerajaan tapi tidak terikat sebagai menteri atau timbalan menteri dan sebagainya, mereka bebas. Ya, bukan tidak juga bebas, tapi mereka boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang agak pedas sebenarnya. Tetapi itu sebenar kekangan daripada YB Rafizi Ramli. Walau bagaimanapun, YB Rafizi Ramli berkata bahawa akan bertanya ya kepada Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri ya, Datuk Seri Anwar sebagai pengerusi Pakatan Harapan dan juga ya Zaid Hamidi ya kepada Barisan Nasional dan juga UMNO. Jadi sahabat semua, kita boleh nampak begitu hebat sebenarnya ya walaun-walauntit, kaki-kaki fitnah di luar sana yang selalu yang menyerang YB Rafizi Ramli. Tetapi apabila mereka dijemput untuk hadir ke dalam podcast Yang Bakar Menteri ini, belum ada di antara mereka pun yang berani untuk menyahut cabaran itu. Adakah mereka sudah hilang telur seperti mana Kerajaan Perikatan Nasional memerintah? Segala telur-telur itu sudah hilang. Mungkinkah itu yang berlaku, sahabat-sahabat semua? Mereka menjadi hero di media sosial mereka sendiri, tetapi apabila dipanggil berdebat, berhadapan, satu di antara mereka pun tidak berani, sahabat-sahabat semua. Kecut. Kalau di luar sana seperti helang, tapi kalau dipanggil untuk berdebat bersemuka dengan YB Rafizi Ramli, mereka seperti burung tiung, sahabat-sahabat semua. Burung pipit lah, burung pipit. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu kita doakan YB Rafizi Ramli ya segera sembuh ya, turut dalam kesihatan dan dijaga ya supaya dapat membantu khususnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet Malaysia hari ini untuk memulihkan keadaan ekonomi kita yang begitu teruk ditinggalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Ya, itu dia.
Jadi terima kasih sahabat semua, sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.